Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan Denny Aljani Channel. Saya harap kawan-kawan dan follower di luar sana sehat selalu. Dan saya juga mengharapkan kawan-kawan di luar sana menjalankan kerja, bisnis dengan baik dan semoga murah rezeki. Oke kawan-kawan, sebelum saya nak keluar ini, saya buat satu video ini untuk kawan-kawan berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sebenarnya saya terus masuk ke part dia lah ya. Saya tidak mau lama sangat. Saya cuma melihat di media sosial yang main isu-isu yang berbagai-bagai tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti ini seperti itu. Kita sebenarnya sangat kerugian besar seandainya kita tidak menggunakan orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk memajukan negara. Karena kalau kita lihat selain daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang terkenal di dunia dia dari Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau di rantau Asia ni rata-rata pemimpin Asia kenal dia dan rata-rata pemimpin dunia lain Eropah kenal dia. Tetapi di Malaysia dia dimaki, dihamun, difitnah dan sebagainya. Ini adalah satu kerugian besar kepada kita sebagai rakyat Malaysia kerana kita tidak mendukung dia untuk nak naik. Ini adalah satu kesalahan daripada kita. Apa yang kita mampu seperti rakyat ini, kita mampu seperti saya ini, ataupun kita merungut di belakang, tetapi pelaksanaan kita rakyat sendiri yang tidak bertungkus lumus untuk menaikkan dia seperti negara lain, menaikkan pemimpin-pemimpin mereka yang pernah dipenjara, yang pernah dicaci, yang pernah dihina, tetapi boleh naik memimpin negara mereka dengan lebih baik daripada pemimpin-pemimpin lama yang ada. Jadi kita Malaysia sudah hampir nak kehilangan dia lagi kali ini untuk memimpin negara. Saya harap kawan-kawan di luar sana untuk waktu ini memang kita tak boleh nak buat apa karena kita bukan pemimpin politik, tetapi sekurang-kurangnya video ini untuk akan datang kita boleh jadikan iktibar bahawa kita harus mendukung parti beliau untuk naik dan memimpin negara ini daripada apa yang kita lihat hari ini, yang semua orang pun tahu, satu dunia pun tahu bahawa negara kita ini dilihat aman, tetapi dari segi politiknya sudah terlalu jauh pada saya dan menyongsong jauh daripada politik-politik negara Asia yang lain. Jadi kalau kita tidak mengambil satu pemimpin yang bagus, mempunyai idealisme yang baik, kita akan tersasar lagi. Ini pandangan pribadi saya yang memang agak keras sedikit, tetapi ini hakikat yang kita harus terima. Contoh seperti saudara Rafizi Ramli yang saya selalu juga agung-agungkan. Dia juga satu pemimpin negara kita yang muda juga, yang kita akan kehilangan dia kalau kita tidak bertungkus lumus untuk menaikkan dia supaya dia boleh kembali ke ataupun membantu dari segi politik negara kita ini. Kalau kita lihat daripada pemimpin daripada parti lain, seperti daripada parti-parti UMNO, daripada parti PAS, kita tidak nampak mereka mempunyai pemimpin yang betul-betul berkaliber seperti ini. Maaf, saya direct sebut parti, tetapi ini hakikat. Walaupun mereka daripada parti PAS, parti UMNO, perlu mereka terima kenyataan ini bahawa memang mereka belum berjaya melahirkan seorang tokoh muda yang boleh memimpin negara. Saya tidak nampak itu. Kalau daripada tokoh DAP ada, tetapi yang bermasalah di sini sekarang ni Malaysia ini politik dia mainkan isu kaum dan mainkan isu agama. Ini sangat berat. Tetapi kalau ada pemimpin yang daripada kalangan orang Melayu Islam yang boleh naik seperti saudara Rafizi, so why not kita naikkan dia untuk memajukan ekonomi negara kita dengan lebih baik. Begitu juga saya balik ke part Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Jangan kita kehilangan karena sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim kita sudah tahu, umur pun sudah lanjut. Kalau kita tidak hari ini ataupun PRU akan datang tidak mendukung dia untuk nak naik, kita kerugian besar kerana dia satu-satunya pemimpin yang dipandang oleh dunia. Kalau kita pergi ke negara luar, yang orang tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad. Orang kenal Tun Dr. Mahathir Mohamad ini kerana dia pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun dengan kelantangan kritikan-kritikan dia kepada dunia barat. Tetapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, orang kenal dia kerana ketokohan dia, mempunyai ilmu
dengan dia juga seorang menteri keuangan yang hebat di rantau Asia dan dunia terkenal. Tetapi kenapa kita orang Malaysia sampai hari ini masih banyak yang tidak boleh nak menerima hakikat? Yang dimainkan isu liwat dia, isu liwat dia, isu liwat dia. Isu liwat itu pun kita pun tidak tahu. Ini adalah, pada saya adalah isu politik. Karena orang tidak nak dia naik. Kalau dia boleh naik, orang yang lawan politik dia pasti merasa tergugat dan merasa diri mereka juga akan seperti dia masuk ke penjara. Jadi permainan politik yang mereka buatkan ini, dan apa yang berlaku dengan undang-undang negara kita yang kita lihat hari ini, yang kita kata 2 darjat, ini sudah berlaku. Ini sebenarnya sudah berlaku lama, tetapi kita tidak perasan karena waktu itu teknologi kurang, dan apa yang pendedahan kita dengan hal-hal seperti ini kita tidak nampak. Jadi saya harap perkara ini yang kita sudah nampak hari ini dengan teknologi yang ada hari ini, kenapa kita perlu tidak boleh nak menerima bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah tokoh terbaik yang kita ada? Apa susah sangat kita nak jadikan dia Perdana Menteri? Kita cuba satu penggal. Kenapa kita takut sangat dia nak bergabung dengan DAP? Tetapi kenapa Barisan Nasional kita tidak takut dia bergabung dengan MIC, MECA, sedangkan parti mereka terang-terang untuk satu kaum. Sedangkan DAP, parti dia Democratic Action Party. Itu dah terang-terang parti demokratik. Dan terang-terang dia tidak kepada satu kaum, walaupun majoritinya adalah orang Cina, tetapi tidak menjerumus kepada satu kaum. Seperti lagu dia pun tidak menggunakan lagu Cina. Jadi saya di sini melihat ini politik, permainan politik yang mereka dok mainkan isu kaum, isu agama. Ini satu politik yang sudah lapuk pada pandangan saya. Kenapa kita tidak menggunakan pendekatan lain politik seperti kalau saya menjadi YB, saya akan memajukan kawasan ini sekian gini, contoh seperti itu. Kenapa kita tidak menjadi seorang YB yang seperti itu? Kenapa ahli politik kita bila mereka nak buat media ke, nak buat ceramah ke, kenapa perlu mainkan isu kaum? Seperti yang semalam saya pernah sempat lihat Ketua Wanita UMNO mengatakan janji jangan DAP. Kalau isu ini terus kita nak mainkan, sampai bila? Di dunia lain, di negara lain, kerana isu kaum dan isu bangsa ini yang melanda negara mereka, berlaku satu pergolakan politik dan berlaku peperangan, berlaku segala yang tidak diingini. Kita rakyat yang belum tahu tentang apa artinya peperangan ini ataupun rusuhan, kita jangan cuba mainkan isu ini. Itu saya minta tolong, karena isu ini bila dia sudah terbakar, kita nak pulihkan kembali. Contoh kita ambil benang tu kalau dah terbakar, kita padamkan api itu, tetapi bekas kesan api itu akan ada. Kita lihat apa yang berlaku di negara jiran kita, Indonesia. Orang-orang Cina di Indonesia sampai hari ini naik takut nak simpan duit di Indonesia sendiri. Sampai presiden dia kata, tolong pulangkan duit kita di negara luar, yang biasa dia maksudkan ini Singapura, karena kebanyakan mereka letak duit di Singapura, orang-orang Cina dia. Sampai presiden dia kata tidak perlu cukai. Tetapi kerana ketakutan itu sudah menguasai mereka, duit mereka pun tidak akan, dan aset-aset mereka pun mereka tidak jual di Singapura, kerana presiden yang pegang hari ini itu adalah tidak tahu berapa lama boleh kekal. Untuk jangka panjang, lebih baik mereka tetap juga berpegang teguh, simpan saja di Singapura, harta duit mereka di Singapura, kerana isu ini sudah pernah berlaku. Jadi jangan sampai negara kita berada di landasan yang seperti itu. Bila kita main isu kaum, seandainya satu kaum itu yang kita mainkan isu itu adalah lebih kuat keuangan dia, ekonomi dia, bayangkan kalau duit mereka pergi simpan di Singapura ataupun negara lain, apa akan berlaku dengan negara kita? Merundung juga ekonomi negara kita ini. Seperti yang saya katakan selama-lama ini, isu kita sekarang ni untuk ekonomi kita betul-betul tergantung dengan minyak. Jangan sampai minyak tu esok habis. Korek minyak dekat Sabah dan Sarawak tu habis, dengan Terengganu dan Kelantan yang ada sedikit tu
habis, ataupun harga minyak zaman itu dah tak ada lagi, dan mungkin teknologi baru akan datang bergerak begitu cepat seperti hari ini. Orang sudah tidak menggunakan lagi bahan-bahan bakar petrol nih, bahan-bahan petroleum ini mungkin digunakan untuk sedikit untuk produk kecantikan apa, tetapi untuk bahan utamanya adalah untuk pembakaran kendaraan, minyak kendaraan. Jadi kalau benda ini berlaku, kita dah menggunakan seperti sekarang nih kereta nak terbang ke pakai elektrik ke, apa akan berlaku? Harga minyak akan jatuh merundung. Jadi begitulah yang saya berharap, kalau kita tidak ada pemimpin yang hari ini yang betul-betul berkaliber, tahu berjimat cermat, tahu mengolahkan ekonomi negara, tahu menjaga kaum-kaum lain, kita akan ketandusan pemimpin dan kita juga akan berada di landasan yang akan memusnahkan negara kita akan datang. Jadi kita sebagai rakyat, saya tak nak ekstrim, cuma saya nak suruh siapa yang ekstrim itu berfikirlah dua kali. Tidak salah anda menyokong parti mana pun, tetapi kita harus melihat sisinya. Kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak selayaknya untuk memimpin, kenapa kita nak undi? Jadi kita harus memilih sebagai rakyat. Saya harap jangan kita termakan dengan gula-gula seperti apa yang kita lihat di Sabah hari ini. Sekarang ini semua rakyat Sabah merungut. Tetapi itulah hukum karma kepada rakyat yang dulunya mendengar. Saya tidak menyalahkan rakyat Sabah, tidak semuanya seperti itu, tetapi banyak dah berlaku kan kekalahan. Apa yang berlaku sekarang nih apabila bala menimpa? Di Facebook saya tuh ramai itu. Jadi 5 tahun itu adalah penting untuk kita rakyat. So sekian saja dari saya. So harap kawan di luar sana sehat sekali lagi. Oke, thank you untuk yang menonton. Oke, see.